Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus watak-wataknya. Ushawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Inspirasikan kehidupan anda bersama kami di Wanita hari ini. Assalamualaikum, salam satu Malaysia. Terus bersiaran bersama kami selama 1 jam dalam episod 31 Julai 2013 di hari Rabu. Bertemankan saya Rina dan juga rakan setugas Irin Putri Azmi. Dan bila sebut tentang 31 Julai ini, Irin, sudah pastinya hari ini adalah hari yang cukup bersejarah buat kita kerana hari ini adalah Hari Pahlawan yang diraikan setiap 31 Julai. Dan pagi tadi sebenarnya sudah pun berlangsung majlis sambutannya biarpun di bulan puasa, tetapi demi menghargai segala jasa pengorbanan pahlawan-pahlawan kita, maka kita raikan pagi tadi. Apapun kami di Wanita hari ini mengucapkan selamat Hari Pahlawan kepada semua. Ya, dan mereka lah pahlawan-pahlawan dan perwira-perwira yang telah berkorban untuk keselamatan bangsa dan negara dan juga seluruh masyarakat di Malaysia, dan seharusnya kita setiap seorang perlu menghargai pengorbanan yang telah mereka lakukan dalam memastikan keselamatan kita semua. Dan bercakap tentang keselamatan, Nina, topik kita pada hari ini ada kena mengena dengan keselamatan juga, khususnya ketika beraya, iaitu tips keselamatan ketika beraya. Maklumlah sekarang ini raya pun hampir tiba dan pastinya semua yang sedang membuat perancangan untuk pulang ke kampung, tapi bila perancangan itu harus juga diambil kira keselamatan diri, keselamatan di jalan raya dan juga kediaman yang ditinggalkan untuk jangka masa yang agak lama. Betul, saya setuju tu, Irin. Bukan apa, kadang-kadang dalam kegairahan kita nak meraihkan satu lebaran ini, nak pulang ke kampung, ada ketikanya kita terlupa tentang keselamatan yang harus kita titik beratkan. Tapi jangan risau, hari ini kami akan bersama dengan tetamu di studio untuk sama-sama kita kupas apakah antara tips keselamatan yang perlu ataupun boleh kita laksanakan ketika kita nak pulang beraya ke kampung tidak lama lagi. Tapi apa kata kalau sebelum tu kita nak saksikan pendapat orang ramai mengenai topik kita pada hari ini. Silakan. Langkah keselamatan sempena Hari Raya ni, first sekali kena pastikan dapur gas lah kan. Dapur gas semua diperiksa, pintu tingkap semua diperiksa, pastikan dikunci lah. Biasalah kita ni berhari raya seronok, tapi bila yang benda-benda asas tu kalau tak diingat, bahaya tu kan. Sebelum keluar rumah macam biasa kena kunci pintu rumah, kena pastikan api dalam rumah tertutup. Basically keselamatan rumah tu penting lah. So kita kena banyak ambil kira pasal safety. Let's say macam pagar, double check lah, penting untuk safety untuk sebelum balik kampung. Mula-mula kena kunci rumah lah. Make sure everything kunci, dan gas semua make sure cabut. Kita tahu jiran okey ke, kita orang nak pergi, nak keluar. So make sure bagi tahu jiran yang kita tak ada dekat rumah lah. Okay, I think yang paling important, you make sure that you tutup all the switch lah. Kalau sekarang nanti tak pasal terbakar, then you're not around, macam susah juga kan. And then okay, you inform your neighbours that you nak pergi mana, and then probably give them contact number ke. Ya, itu dia antara pendapat orang ramai mengenai tips keselamatan ketika beraya. Dan untuk berbincang mengenai topik kita pada hari ini, kita perkenalkan dua orang tetamu istimewa yang berada di studio pada hari ini. Diperkenalkan di hujung sana, Datuk Wan Muhammad Nur Haji Ibrahim, Ketua Pengarah Jabatan Bomba Malaysia. Apa khabar, Datuk? Baik, Alhamdulillah. Dan juga bersama kami ACP Fatimah Abdul Hamid, Penolong Pengarah Komunikasi Korporat Jabatan Pencegahan Pembantrasan Jenayah PDRM. Terima kasih kerana bersama kami. Baiklah, sebelum kita nak bersama dengan tetamu kita bagi mengupas tentang topik tips keselamatan ketika beraya ini, apa kata kalau kita saksikan dulu sedikit laporan berkenaan dengan topik ini, dan juga kita nak mengikuti sebuah keluarga ini yang sebenarnya mengamalkan antara keselamatan-keselamatan untuk mereka pulang berhari raya. Apa kata kalau anda saksikan? Kita saksikannya. Tinggal beberapa hari sahaja lagi, seluruh umat Islam akan meraihkan Hari Kemenangan Hari Raya Aidilfitri setelah sebulan berpuasa. Dalam kegairahan kita menanti 1 Syawal, ada kalanya kita terlupa antara bahaya dan musibah kemungkinan berlaku.
Musim perayaan merupakan tempoh di mana kadar kemalangan jalan raya akan meningkat sebagaimana Opsi Cup ke-22 sempena Aidilfitri 2010 membabitkan 16,817 kemalangan berlaku. Keadaan itu meningkat lagi kepada 19,606 kes kemalangan tahun 2011 dengan purata kematian 19 orang sepanjang tempoh 14 hari kita menyambut Aidilfitri. Kemeriahan sambutan perayaan seakan tiada maknanya apabila ada di kalangan anak-anak yang menjadi mangsa mercun buatan sendiri. Terlalu gairah ingin merasai suasana hari raya, ada yang sanggup menggadai nyawa menghasilkan mercun yang akhirnya memakan diri. Bukan itu sahaja, kes kecurian maupun pecah rumah turut menjadi perhatian setiap kali menyambut hari lebaran. Biarpun pintu dan tingkap rumah sudah berkunci, kejadian sebegini sukar dielakkan. Bagi keluarga Baharom alias, mereka sentiasa menitik beratkan soal keselamatan di rumah sebelum pulang ke kampung untuk berhari raya. Okay, sebelum kita pulang beraya balik kampung, kita pastikan yang pertama kepala gas. Kepala gas kita tanggalkan daripada dia punya dapur. Yang kedua, kita matikan semua switch lampu. Dan yang ketiga baru kita pastikan semua tingkap-tingkap dan pintu-pintu telah dikunci dengan baiklah. Bagi keluarga ini, langkah pencegahan perlulah diambil kira agar rumah dijamin selamat dan suasana kemeriahan hari raya dapat diraih tanpa adanya rasa khawatir sepanjang berada di kampung nanti. Malak Baharom juga memastikan setiap ahli keluarga mendapat rehat secukupnya sebelum memerlukan perjalanan jauh ke selatan tanah air. Bila jalan tu jauh, jadi kita nasihat kita rehat secukupnya lah. Ataupun kita guna dua memandu, ataupun kalau ada macam saya, anak saya boleh memandu atau wife saya. Jadi kita kena bergila-gila lah, bergila-gila memandu. Dan bila penat tu kita berhentilah. Tak payahlah kita tergesa-gesa sangat nak balik kampung, nak sampai ke destinasi yang kita tuju lah. Persiapan saya akan tinggal kepada jiran saya, tinggalkan anak kunci kat dia. Lepas tu saya akan pesan pada guard house. Dan kalau kita berkelapan, kita akan beritahu ke Balai Polis Berdekatan. Untuk menikmati sambutan Aidilfitri bersama insan tersayang, pastikan kediaman anda diperiksa sebagai langkah keselamatan sebelum memulakan perjalanan anda ke destinasi kampung halaman. Itu dia sedikit tentang laporan dan juga sebuah keluarga yang sentiasa mengambil langkah pencegahan sebelum berlakunya apa-apa untuk pulang berhari raya dalam keadaan yang menggembirakan. Baiklah, kita nak mulakan perbincangan kita. Mungkin saya nak tanya dengan Datuk sendiri kan. Kalau kita lihat, tidak kira lah Datuk kan, sama ada di kediaman jalan raya dan bagaimana, kita sentiasa terdedah dengan pelbagai risiko. Dan kalau mungkin Datuk boleh sentuh sedikit tentang sikap tidak ambil peduli masyarakat kita. Kadang-kadang sikap sambil lewat ini yang memberi ataupun membawa padah bencana kepada diri kita. Okay, terima kasih Kak Rina kerana menjemput saya ke studio pada pagi ini. Ini kali pertama saya datang ke set MSI. Selalunya MSI. Ini wanita hari ini. Terima kasih Datuk. Balik pada soalan tadi, kalau kita tengok yang bercakap dalam TV, bila kita tanya pandangan orang ramai, mereka seolah-olah tahu perkara ni. Bukannya perkara yang tentang tip-tip keselamatan ni boleh dikatakan semua orang tahulah. Tapi yang problemnya kemalangan masih terus berlaku kan. Jadi saya berpandanganlah salah satu faktor yang menyebabkan berlakunya kemalangan ini adalah sikap yang sebagai disebut tadi. Sikap yang merasakan bahawa dia tak berlaku pada diri kita. Dia berlaku pada orang lain. Bila kita tengok kemalangan, kebakaran pun sama. Dia berlaku pada orang lain, kita anggap, okay, this is will not happen to me. Takkan berlaku pada rumah kita. Berlaku pada rumah orang lain. Sedangkan perkara ini memang akan berlaku, terus berlaku. Jika dia boleh berlaku kepada orang lain, dia akan boleh berlaku kepada kita. Kepada sesiapa saja. So, the best thing bukan saja kita ingatkan orang lain, kita ingatkan kita juga. Maknanya, dia akan berlaku dan kita akan cubalah seberapa yang boleh untuk memperbaiki supaya tidak berlaku kepada diri kita. Kerana risiko itu tetap ada ya Datuk? Tetap ada dan akan berlaku kepada semua orang. Ya, baiklah. Dan mengenai jenayah pula ya. Mungkin kadar jenayah kalau dilihat bila musim perayaan ramai yang meninggalkan kediaman mereka untuk jangka masa yang lama. Dan adakah dilihat mungkin kadar jenayah atau pecah rumah dan sebagainya berlaku dengan lebih mendadak? Mungkin statistik ada yang menunjukkan kadar-kadar yang tertentu?
So saya pun mengucapkan terima kasihlah memberi peluang pada PDRM bersama kembali wanita hari ini. Daripada segi statistik, alhamdulillah kalau kita lihat pada tahun lepas kita bandingkan masa musim perayaan dan bukannya, sebenarnya kita telah ada penurunan 18.94% keseluruhan jenayah. Yang mana jenayah indeks itu dibagi kepada dua, iaitu jenayah kekerasan menunjukkan lebih kurang 17.02% penurunan, dan harta benda iaitu seperti pecah rumah, curi kereta dan lain-lain menunjukkan 18% lebih kurang. So di situ kita lihat tahun lepas telah dapat juga mencapai untuk kadar jenayah ni ada penurunan semasa hari perayaan, sebab hari perayaan ni selalu dia meningkat itu dia punya kedudukan statistik sekarang. So kita harapkan pada tahun ini dia akan begitu dan akan lebih turun lebih mendadak insya-Allah dengan kesedaran orang ramai. Baiklah, itu kalau kita lihat dari segi peratusannya kan. Selepas ini sebenarnya banyak lagi akan kita kupas bersama dengan tetamu di studio, tapi sebelum tu Irin. Ya, kita berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Terima kasih kerana terus setia bersama kami dalam Wanita Hari ini. Masih lagi membincangkan topik tips keselamatan ketika beraya. Dan untuk berkongsi sedikit tips, mungkin saya nak tanya dengan Datuk. Apakah perancangan yang perlu dilakukan oleh sebuah keluarga itu sebelum meninggalkan kediaman mereka untuk memastikan keselamatan kediaman itu sendiri? Dari segi, saya bercakap dari segi keselamatan kebakaran. Ya, okey. Salah satu yang penting dilakukan ialah supaya kita offkan semua switch. Kerana salah satu penyebab utama kebakaran ialah berpunca daripada elektrik. Jadi mungkin saya boleh jelaskan macam mana boleh berlaku elektrik boleh menyebabkan kebakaran. Selalunya berpunca daripada sambungan plug misalnya. Kalau kita kata plug ke peti sejuk selalunya dia sambungan yang longgar tu boleh menyebabkan berlaku sparking, dia arcing, berlaku keluarnya elektrik litar pintas di situ dan boleh menyebabkan kebakaran. Ini menjadi punca utama sebenarnya dalam kebakaran di rumah. Dan perkara lain yang perlu diingatkan ialah tadi pun ada disebutkan dapur gas. Gas tu ditanggalkan kepalanya supaya tidak berlaku kebocoran. Kita kena ada juga bau. Kalau misalnya kadang gas ni dia ada bau, mengeluarkan bau. Bila kita nak masuk ke rumah misalnya, rumah dah tinggal lama, kita kena bau dia. Kalau ada bau gas tu kita buka tingkap dulu sebelum kita buka lampu dan sebagainya. Perlu peka. Sebab kadang-kadang dengan switch tu, kita buka switch pun cukup untuk menghasilkan letupan atau bakar kerana kebocoran gas. Jadi saya rasa mungkin itu juga dua tiga perkara lah yang tips yang dalam segi keselamatan kebakaran di rumah. Itu kalau kita sentuh tentang risiko kebakaran yang mungkin boleh berlaku. Tapi ada juga apabila kita meninggalkan rumah, maka boleh juga menghadapi satu lagi risiko, iaitu risiko pecah rumah. Mungkin Puan sendiri boleh menerangkan tentang bagaimana perlu wujudnya kesedaran di kalangan kita ini sendiri yang sebenarnya terlalu orang kata teruja nak pulang ke kampung. Ada ketika terlupa yang rumah kita juga mampu untuk menjadi mangsa pecah rumah. Ya, sudah tentu, Rina. Kita seperti mana semua dah tahu. Macam saya balik pada apa yang Datuk cakap. Kita tahu benda itu berlaku dan kita tahu apa perlu kita buat. Tapi sebenarnya kita tidak kurang peka yang benda itu akan boleh berlaku pada kita. Jadi langkah-langkah yang kita perlu ambil tu seperti biasa. Kita tentukan pintu itu dikunci. Kalau tinggalkan rumah, tentukan mungkin surat khabar kita boleh beritahu jangan hantar surat khabar sebab jika dihantar setiap hari tidak ada orang ambil akan berikan satu pemikirannya pada penjenayah untuk melakukan jenayah. Dan bila kita tinggalkan rumah tu tentukanlah dah dikunci, dipadlockkan betul dan kunci-kunci pintu rumah ni mustahak untuk menentukan dia kukuh selain daripada dipasang grill dan lain-lain. Dan pihak polis memang kita wawarkan untuk rumah-rumah persendirian ini dipasangkan dengan alat pemantau seperti CCTV dan lain-lain. Dan selain daripada itu
kita ada jiran-jiran, mungkin kita boleh beritahu dengan jiran-jiran juga bahawa kita akan tinggalkan rumah beberapa hari. Selain daripada kita memberitahu juga di balai polis yang berdekatan. Ya. Benda-benda ini penting sebab polis dia akan memantau, dan semasa perayaan ini memang kami meningkatkan rondaan-rondaan di kawasan perumahan dan alhamdulillah semua dah tahu pun, saya rasa rakyat Malaysia dengan URB, unit rondaan bermotosikal ni di bawah NKRI kita ni juga kita ada penambahbaikan daripada segi lebih banyak motosikal yang ada, lebih banyak rondaan dan lebih kerap boleh dibuat. Itu untuk keselamatan semasa kita meninggalkan rumah lah. Mungkin ada juga di kalangan kita ini kan yang sememangnya kurang mengetahui lah tentang bagaimana boleh melaporkan kepada pihak polis sendiri untuk meninggalkan rumah untuk pulang berhari raya. Mungkin Puan boleh jelaskan sedikit. Ya, ini mudah saja. Pergi pada balai yang berdekatan, beri butir-butir seperti tarikh bila akan tinggalkan rumah, tempoh dia dan alamat rumah sudah tentunya, dan kita punya nombor telefon di mana boleh dihubungi jika berlaku sekiranya berlaku apa-apa yang tidak diingini lah. Itu. Ya, saya ingin menyentuh tentang tips keselamatan untuk kediaman yang telah disentuh oleh Puan tadi mengenai mungkin mengenai penggunaan lampu pula, kerana jika lampu itu dipadam sememangnya itu tanda dari siapa di rumah. Jadi mungkin cara untuk kita menggunakan lampu itu sebagai satu tanda untuk mengelak jenayah. Kita boleh gunakan timer ya. Ada lampu yang ada timer dia ya. Bila pukul 6 petang kita boleh timekan, dia akan menyala, dan esok pagi mengikut time yang telah ditetapkan dia akan padam waktu siang hari kan. Dan selain daripada itu ada juga yang mengatakan bagus juga kadang-kala untuk membuka radio sedikit seperti ada orang, tetapi kita kena lihat pula keselamatan daripada segi kita bimbang Datuk kalau ada kebakaran dan lain-lain. Jadi daripada segi ini sebenarnya dia mengikut logik apa yang kita perlu buat. And then lagi satu kepekaan pada setiap orang di dalam rumah. Jadi untuk pencegahan jenayah ini juga seperti saya cakap, jiran-jiran memainkan peranan juga. Kita ni semua sebenarnya kita bersama United Against Crime, itu tagline dia dengan izin ya. Kita bersama mencegah dan membeteras jenayah. Dan ini amat penting, bukan hanya pihak polis saja yang berperanan tetapi ahli masyarakat juga. Jadi kalau kita dapat buat kolaborasi sebegini, saya percaya ya jenayah akan terus menurun. Itu dia kepekaan dan kesedaran pada ahli masyarakat tu. Bercakap tentang penggunaan lampu dan alat elektrik lain untuk sebagai langkah untuk mencegah jenayah, mungkin Datuk boleh sentuh sedikit dari aspek keselamatan pula. Kerana jika dibiarkan setengah barang elektrik itu dihidupkan seperti kipas dihala ke langsir seolah-olah ada orang, lampu dibiarkan hidup, mungkin akan mengakibatkan masalah lain seperti kebakaran dan sebagainya. Jadi bagaimana nak dapatkan mungkin keselamatan tapi mengelak jenayah juga? Okey, alat-alat elektrik ni dia ada jenis-jenis dia lah. Ada yang besar-besar. Saya ingat macam lampu tu dia menggunakan karan yang kecil. Mungkin boleh kita amalkan sebagaimana disebutkan tadi. Kita kena juga ambil perhatian dua-dua sekali lah. Keselamatan kebakaran dan juga kebakaran kecurian. Jadi kena balance lah. Saya ingat kalau peralatan-peralatan besar macam aircon, macam fridge, ini lebih baik kita off. Kalau macam kipas lampu ni dia tidak banyak menggunakan current. Kipas kecil lah, kipas saya ingat yang ceiling tu mungkin agak apalah kuat. So kena balance lah. Kemudian lansir-lansir ni juga main peranan. Kita lansir ni kalau boleh jangan menutup switch tu. Kan? Sebab dia bila terbakar dia pergi ke lansir. Dan dia menyebabkan kebakaran. Kalau sekat dia punya plug saja yang terbakar, dia tak merebak ke mana-mana dan dia habis di situ saja. Tapi selalunya ada benda lain yang dia menyebabkan kebakaran. Kalau kita lihat Datuk, kebiasaannya dari segi soal keselamatan ini sudah menjadi tanggungjawab kita sebagai pasangan suami isteri ataupun ibu dan bapa. Tetapi bagaimana pula kita nak mewujudkan kesedaran di kalangan anak-anak ini yang masih kecil ini supaya mereka juga mementingkan soal keselamatan? Banyak juga punca kebakaran berlaku disebabkan oleh kanak-kanak lah. Mereka ni especially bila ditinggalkan oleh ibu bapa. Jadi kanak-kanak ni kita ajar dia pun memang susah lah. Kita jangan main mancis misalnya. Dia lagi nak main. Bagi kita larang dia lagi nak main lah. Betul. So paling bagusnya kalau mancis kita simpan di tempat yang
tidak sampailah dia nak ambil kan. Jauh daripada mereka. Jauh daripada mereka. Kemudian yang paling bagusnya jangan tinggalkanlah. Banyakkan berlaku kes yang kebakaran ni ditinggalkan. Anak tu bermain tanpa pengawasan orang dewasa. Jadi itu selalu berlaku lah. Jadi dia main macam-macam. Mancis atas tilam misalnya. Kita orang dewasa mungkin tak logik lah, tapi budak-budak dia tak nampak tu semua. Itu yang boleh berlaku kebakaran. So pengawasan orang dewasa itu penting. Okey. Dan bercakap tentang keselamatan ketika di jalan raya pula, mungkin Puan boleh sentuhkan sedikit mengenai apakah mungkin tips berguna yang perlu pemandu titik beratkan ketika pulang berhari raya. Okey, yang untuk kita sedia maklum ya, kemalangan ni kerap berlaku kadang musim perayaan ya, disebabkan kesibukan lalu lintas itu. Jadi kita sarankan seperti biasa untuk pemandu-pemandu tentukan ada cukup rehat. Kenderaan-kenderaan tu pergi untuk servis, tentukan tayar dia dalam kondisi yang baik, dia punya brake dan lain-lain ya. Dan selain daripada itu, kalau jangan kita terlampau nak bergegas ke sesuatu tempat ya. Sebab apabila dalam kesesakan itu, kalau tidak dia buat dengan izin reckless driving ya, ini yang akan berlaku kemalangan ya. Dan lagi satu, kalau musim perayaan ni ramai yang suka berjalan di waktu malam, membawa kereta di waktu malam untuk balik kampung. Jadi tentukanlah segar dan kalau ngantuk berhenti di tepi jalan. Jangan terus juga nak memaksa nak sampai cepat, nanti kita bimbang takut tidak sampai kan, kita minta jauh lah. Saya nak sentuh juga sedikit berkaitan dengan, bukan tadi kita dah berbincang sedikit berkaitan keselamatan di rumah, tetapi di luar ni yang pergi ambil duit di mesin ATM nak raya, yang pergi membeli belah ni. So kita sarankan juga jagalah keselamatan daripada berlakunya jenayah yang mana kita punya opportunis ni, mereka ni yang melihat ada peluang dia melakukan jenayah. Kita tentukan tidak makan terlampau banyak barang-barang kemas masa perayaan, masa pergi membeli belah. Anak-anak kecil hari raya, ibu-ibu selalu suka menghiaskan anak itu bagus, tetapi bila di tempat awam tu kita kurangkan. Sebab perkara-perkara inilah sebenarnya yang boleh membuatkan jenayah itu mudah untuk berlaku sebab ada peluang di situ ya. Itu yang saya nak sarankan jugalah. Dan mungkin sedikitlah nasihat daripada Datuk sendiri kepada mereka di luar sana yang akan pulang berhari raya, tinggal lebih kurang 7-8 hari saja, Datuk. Saya sentiasa mengharapkan, mendoakan setiap tahun kita mengharapkan supaya orang ramai dapat berhari raya dengan sempurna, dijauhi daripada sebarang kemalangan. Jadi sentiasa orang kata menasihatkan orang ramai lah supaya kita berhati-hati, supaya menjaga keluarga kita supaya tidak ditimpa kemalangan. Jadi setiap tahun kami di Jabatan Bomba juga berazam untuk orang kata segera memberi bantuan kepada orang ramai yang ditimpa bencana, ditimpa masalah supaya dia tidak merebak menjadi bencana yang lebih besar lah. Jadi satu perkara misalnya kalau berlaku apa-apa perkara lah, kemalangan jalan raya ke ataupun kebakaran, segera hubungi polis atau bomba ataupun agensi kecemasan. Sebab ada juga kes-kes di mana berlaku kebakaran, masing-masing sibuk dengan urusan nak mengeluarkan barang dan sebagainya, nak cuba nak padam, api dah besar, tiba-tiba teringat, dah ada orang panggil bomba ke? Belum panggil bomba lagi. Jadi kita ni bomba ni selagi tak dipanggil kita tak tahu lah. Itu perlu perkara yang pertama dilakukan ya. Orang ramai sekitar tu yang tahu, panggil. Jangan tunggu orang lain. Do yourself. Baik, terima kasih Datuk dan juga Puan Fatimah kerana bersama kami dan berkongsi tips yang cukup berguna dan diharapkan anda di rumah telah mendapat sedikit sebanyak tips yang dapat membantu anda untuk pulang ke kampung dengan hati yang lebih aman. Ingat kepulangan kita adalah untuk diraih, bukan untuk ditangisi. Kita akan berehat seketika, tetapi sebelum tu kami nak kongsikan satu lagi segmen tajaan bersama dengan Maggie. Silakan. Terima kasih. Dah beres. Untung ada suami macam awak. Mestilah. Sayang,
siapa nak datang berbuka puasa kat rumah hari ni? Tak adalah. Kita sekeluarga je macam biasa. Tapi kan, abang tengok macam banyak sangat je. Ini semua untuk Moreh kat surau lah, bang. Oh, Moreh. Yelah, kita sekeluarga kan bertuah. Apa salahnya kita kongsikan sekali-sekala? Betul, abang setuju. Jadi, kita nak masak apa? Kita Mestilah. Kita kan pasangan sehati, sejiwa dan cita rasa. Bagaikan pinang dibelah dua. Bagaikan... Ish, abang ni tak malulah. Untuk Moreh, kita masak rendang spaghetti, jom. Baik, sayang. Oh, ini sangat memudahkan kerja kita, sayang. Mula-mula kita celurkan spaghetti dengan sedikit garam. Baik, Puan. Tapiskan air dan biarkan ia berendam dalam air sejuk. Baik, Puan. Lepas tu, cincangkan bawang merah, bawang putih dan tumiskan dengan sedikit minyak sampai wangi. Ini bawang merah dia. Dan ini bawang putih dia. Lepas tu, tambahkan gabungan perencah sos spaghetti bolognese dan paste rendang Maggi. Gabungan rahsia saya. Memang hebat. Isi dada ayam tu abang potong dadu ya. Tapi jangan kecil sangat. Baik, sayang. Tambahkan isi dada ayam tu ke dalam. Untung saya ada isteri macam awak. Sentiasa ingat pada orang lain. Yelah bang, ini kan bulan Ramadan. Inilah masanya untuk kita berkongsi kegembiraan dengan mereka yang memerlukan. Bila ia mula mendidih, perlahankan api dan masukkan daun limau purut dan daun kunyit. Gaulkan supaya semua aroma bahan-bahan meresap dengan baik. Siap. Kita tuangkan ke atas spaghetti yang telah pun dicelur. Tak sabar rasanya nanti nak buka puasa dengan rendang spaghetti awak ni. Nasib baik ada Maggi, pembantu dapur yang hebat. Habis itu saya? Awak semestinya. Kita ke surau bersama-sama malam ni? Jom. Jom. Untuk resepi episod ini, layari Facebook Maggi Malaysia, www.maggi.com.my atau lihat di akhbar harian anda. Ikuti kami untuk pelbagai resepi lazat daripada Maggi. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Anda masih lagi menonton Wanita Hari Ini dan sekarang ini kita telah tiba ke segmen tajaan bersama dengan Bella Vita. Bersama saya sekarang ini diperkenalkan di sebelah saya Nur Kartini Nur Muhammad, pengasas Bella Vita, dan juga tak asing lagi Nur Niloufar Muhammad Nur, pengarah pemasaran Bella Vita. Terima kasih kerana bersama kami. Sama-sama. Mungkin Kak Tini boleh ceritakan sedikit mengenai kebaikan produk Bella Vita. Kak Tini nak ceritakan Irin pasal yang kita Bella Vita ada promosi Ramadan. Jadi dengan satu kotak Bella Vita anda akan mendapat shaker dan juga 3 sachet dalam setiap ni. Ini untuk bulan Ramadan sahaja. Jadi tolonglah war-warkan kepada keluarga-keluarga, sahabat-sahabat, jiran-jiran yang untuk penjimatan lah kan. Kita pun faham keadaan sekarang nak sambut raya, jadi banyak keperluan kan. Jadi kita pun berjariah lah juga di sini dengan memberi 3 sachet. Dan kita juga ada penukaran 6 kotak Bella Vita, 6 kotak kosong hantar kepada HQ dan kita akan bagi 1 kotak percuma. Ini adalah sepanjang masa. Promosi sepanjang tahun. Dan hari ini Kak Tini ada sediakan 1 VT testimoni Puan Raja Aisyah, pengguna setia Bella Vita yang mengalami masalah jantung. Alhamdulillah selepas mengamalkannya. Apa kata kita saksikan bingkisan yang telah disediakan. Sakitnya baru 3 tahun. 3 tahun sakit lutut. 3 tahun kan ni? Tak. 2007. Jantung lah. 2007 buat jantung, buat angiogram. Angiogram. Tok jantung tersumbat. Oh ya dia. Apa ni? Tu dia apa ni? Saluran darah dia. Masa kena tu tak nafas, tak boleh nafas.
Dulu tak boleh jalan kuat lah. Jalan jauh tak boleh. Dekat-dekat lah. Masa sakit dada tu berhentilah. Rehat tu. Tahu obat bawah lidah kan. Dia bagi obat bawah lidah. Tahu obat tu dia tahan. Dulu sebelum minum ni, dia ada macam krem ya. Sekarang ni tak ada. Dia punya itulah setok apa dia panggil. Kejang. Cik nampak sihat lah ni. Cik makan ke tak, Cik? Cik minum ni. Minum ni lah. Minum Produk ke? Produk Bellavita. Kotak setengah. Habis. Cik minum lah. Ada separuh lagi lah. Kalau habis 2 kotak insya-Allah sihat lagi. Nak bagi tahu kawan-kawan siapa-siapa yang kenal saya minumlah Bellavita. Pasal kalau tak coba tak tahu kan. Itulah. Tengok sekarang semua orang kata saya sihat. Itu dia sedikit tentang pesakit yang mengalami jantung. Masalah jantung. Ya. Okey, dan kali ini Lofa ingin perkenalkan sendiri produk terbaru daripada Bellavita, iaitu produk kuruskan badan, slimming product. Itu Magic All, Bellavita Magic All, di mana produk ini hanya sapu pada perut, dapat kurangkan nafsu makan, dapat melawaskan pembuangan air besar, juga dapat kempiskan perut dan orang kata pecah lemak juga. Dapat membakar lemak. Dan kalau Lofa bagi tahu kan, mesti ramai tak percaya, betul ke boleh jadi ke boleh tahan lapar. Lofa recommend dekat kawan-kawan sekerja dekat tempat syuting, rakan-rakan yang tim produksi lah kan. Bila mereka pakai, bila mereka tak sampai seminggu datang balik kat Lofa, betul lah ayam makan sikit, pergi bazar Ramadan beli banyak-banyak tak dapat habiskan. Ada antara mereka yang beli 1 botol tak sampai seminggu call saya balik nak 10 botol sebab nak bagi dekat kawan-kawan, dekat rakan, dekat kawan keluarga semua kan. Cuba nak berniaga balik. Kerana kalau kita pakai pada waktu malam, pada keesokan paginya hanya beralaskan buah ataupun cereal, dapat bertahan lapar sampai pukul 4-5 petang. Dan bagi mereka yang sedang menjalani berusaha untuk kuruskan badan, yang sedang mengikuti plan diet kan, dapat produk ini sangat terbaik dan sangat bagus kerana dapat mengurangkan nafsu makan, dapat mengurangkan kekerapan kita makan, kuantiti kita makan. Dan saya sendiri kalau pakai ni boleh tak makan, boleh tahan sampai 2-3 hari. Maksudnya kesan dia sampai 2-3 hari boleh makan sikit-sikit je lah. Boleh tahan lapar, tak rasa lapar sangat. Mungkin Mama nak tambahkan sikit. Dan minyak ini dihasilkan menggunakan teknologi nano, di mana kalau kita pakai dapat meresap sistem mata dan dapat memecahkan lemak 20 kali ganda. Dan produk ini tak ada bau dan tak rasa panas. Tak perlu makan, hanya sapu untuk kurus. Hanya sapu saja untuk kurus, dan laki-laki dan juga wanita boleh pakai produk ni. Jadi kan Syawal nak datang ni, jadi kita waktu raya nanti kita dah macam orang kata makan tak boleh nak kawal nafsu kan, dah puasa sebulan, jadi dapatkan Bellavita Magic Oil untuk kuruskan badan dan juga untuk kekal cantik. Dan hubungi talian hotline 019-270-2222 untuk dapatkan info apa tu yang lebih lengkap. Dan kita kalau nak menyenangkan lagi pengguna, boleh SMS kepada SMS type tu Bella, B-E-L-L-A, dan hantarkan kepada 019-270-2222 dan kita akan reply dengan secepat mungkin lah. Jika ada pembelian secara online di www.bellavita.my. Pembelian tu klik dekat shop dan kita akan boleh beli dengan credit card ke apalah, boleh buat pembelian dengan cara mudah. Dan saya mengucapkan selamat Hari Raya terlebih awal lah kepada penonton wanita hari ini pada hari ini, dan dapatkan produk Bellavita kerana juga Magic Oil. Dan Magic Oil sangat bagus. Combine ya. InsyaAllah kita sama-sama lah, sebab kita nak buat kerja yang apa tu sama-sama, kita sama-sama nak cantik lah untuk Ramadan nanti. InsyaAllah. Terima kasih Kak Tina juga Nilofa. Dan wanita hari ini berehat sekali lagi, kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Terima kasih kerana terus setia bersama kami dalam Wanita Hari ini. Dan sekarang ini kita telah tiba ke soalan kuis wacan. Dan kalau boleh saya bacakan soalannya, rancangan apakah yang memberi peluang kepada penonton menyampaikan ucapan raya? A. Emesya Raya, B. Sembang Sahur, dan C. Sampaikan Raya. Emailkan jawapan anda pada setiap hari Jumaat kepada wanitahari@tv3.com.my dan simpan semua jawapan daripada Isnin hingga Jumaat dan hantarkannya pada hari Jumaat sebelum pukul 2 petang.
Pastikan nama penuh, alamat dan nombor telefon disertakan dan kita bacakan soalan sekali lagi. Rancangan apakah yang memberi peluang kepada penonton menyampaikan ucapan raya? Emisha Raya, Sembang Sahur atau Sampaikan Raya. Kumpul ke semua jawapan, hantarkan pada hari Jumaat ini sebelum jam 2 petang. Ya. Baiklah, kita dah sampai ke penghujung siaran. Tetapi sebelum kita nak bunuh diri, kita nak perkenalkan seorang tetamu kita yang cukup istimewa. Ya. Hari ini katanya nak menyanyi lagu raya. Kita perkenalkan bersama kami sekarang Ila Damia. Apa khabar? Khabar baik. Terima kasih. Selamat Hari Raya. Terima kasih bersama kami hari ini, Ila. Dan katanya Ila ni sebenarnya datang sebab nak memperkenalkan single lagu raya. Mungkin nak kongsikan. Lagu raya yang Ila akan nyanyikan ni adalah lagu asal Datuk Sharifah Aini. Tapi kita orang buat music arrangement baru khas untuk raya tahun inilah. Dan Ila sebagai sebelum ini seorang protege kepada Jufri Zul. Dan adakah Jufri Zul sendiri terbabit dengan penghasilan single ni? Sebenarnya lagu ni Ila solo. Single yang solo, tak ada penglibatan Abang Jo lah. Mungkin lepas raya ni ada. Single terbaru nanti ada insyaAllah. Memanglah orang kata lagi seminggu ataupun 8 hari kita nak sambut Hari Raya. Ila sendiri boleh cerita sikit persiapan Raya tahun ni? Sebenarnya Raya tahun ni Ila ala kadar je, bersederhana. Tapi excited nak balik. Sebenarnya bukan nak macam bersama dengan family tu yang sebenarnya lagi penting sebenarnya lah. Bila nak balik ni? Ahad ni. Wah, paling awal saya balik kampung lah. Balik raya. Saya rasa paling lambat lah balik. Tak sabar ya? Tak sabar. Okey. Dan sebenarnya kita ada satu bingkisan sebenarnya yang ingin dikongsikan bersama dengan anda. Kalau nak tahu, apa kata kita saksikan. Seramai 77 orang anak yatim dari 2 buah rumah permata dan Mahat Bahasa dan Ilmu Al-Quran, MABIQ, Kuantan, Pahang, bertuah apabila dibawa berkonvoi Kelab Livina RSL bersama Andalus Bikers membeli belah kelengkapan serta pakaian sempena Hari Raya oleh Ryan Million Resources baru-baru ini. Kesemua anak yatim tersebut dibawa ke pusat beli belah Berjaya Mega Mall di Kuantan dan masing-masing diiringi 25 buah kenderaan Kelab Livina Real Sahabat Livinian RSL bersama 35 buah motor berkuasa besar dari Kelab Andalus Bikers Kelang Selangor. Kami membuat manggil anak-anak yatim ini supaya berbuka puasa dan juga program membeli belah ini adalah untuk mengurangkan bebanan diorang yang mana memerlukan di hari raya. So dengan itu kita mengharapkan dengan sumbangan yang sikit sebanyak ini dapat membantu dan menceriakan untuk hari raya mereka. Ryan Million Resources memperuntukkan RM200 bagi setiap orang anak yatim, dibantu Kelab Livina RSL dan Bikers Andalas menjayakan program membeli belah di sekitar Berjaya Mega Mall. Program untuk hari ini merupakan program amal bersama anak yatim di Kuantan dan kami RSL merupakan program yang pertama kali diadakan pada tahun ini. Dan saya rasa sebagai wakil daripada ahli-ahli RSL semua rasa sungguh berbangga diberi peluang untuk menjayakan program ini. Saya rasa amat seronok sebab dapat baju baru. Menerusi aktiviti kebajikan seperti ini, golongan anak-anak yatim dan miskin ini dapat bersama-sama menikmati kemeriahan suasana Hari Raya. Murah rezeki orang kata anak-anak yatim di bulan puasa ni. Ila sendiri bagaimana, ada tak mengikuti program berbuka puasa? Ada, kita orang ada jugalah mengikuti buka puasa bersama dengan media semua adalah. Dan bercakap tentang sambutan raya pula. Bagaimana agaknya sambutan raya di Sarawak? Di Sarawak berbanding dengan mungkin perayaan di sini. Dekat Sarawak dia punya raya tu lain macam sikit sebab dah lama. Kalau sebulan pakai baju raya. Betul. Kita orang pergi rumah saudara macam tu lah. Banyaklah baju raya Ila. Tak adalah banyak. Cuma kita orang memang sebulan 30 pasang. Tak adalah, kita orang yang penting macam open house sampai hari raya ke-30 pun masih juga. Katanya kalau di Sarawak sendiri, kuih raya dia yang paling famous dia mesti ada pelbagai jenis kek Sarawak. Kek lapis kan? Kek lapis Sarawak. Betul ke? Betul. Sebab tapi Ila paling suka lapis Cadbury lah sebab dia
Sedap ya? Sedap sangat. Okey. Dan kita akan tinggalkan Ila bersama dengan persembahan single terbarunya iaitu Suasana Hari Raya. Terima kasih bersama kami Ila. Selamat Hari Raya. Sama menjemput. Baiklah, kita dah sampai ke penghujung siaran. Terima kasih bersama dengan kami selama 1 jam ini. Jangan lupa esok topiknya. Topiknya beraya tanpa tersayang, dan jika anda ingin menonton semula siaran wanita hari ini pada hari ini ataupun yang sebelumnya, anda boleh layari www.tonton.com.my/WHI. Jadi sekian daripada saya, Ing Putri Azmi. Kami tinggalkan anda dengan persembahan daripada Ila Damia, Suasana Hari Raya. Jumpa lagi. Silakan. Selamat Hari Raya. Hari Raya kami semua ucapkan, menikmati hidangan yang kami sediakan. Sila jamu selera dengan bermacam hidangan, pilih yang mana suka, sila janganlah segan. Rasalah ketupat ini dengan rendangnya sekali. Sudilah rasa kuiku, pilihlah yang mana satu. Hari-hari begini kita menjamu selera, kita bermaaf-maafan di suasana hari raya. Selamat Hari Raya kami semua ucapkan, menikmati hidangan yang kami sediakan. Sila jamu selera dengan bermacam hidangan, pilih yang mana suka, sila janganlah segan. Rasalah